Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Hari ini hari Khamis. Hari ini kita dah masuk episod nombor 49. Kami hampir sampai 50. Selamat datang Geshmai Krosh, Vitali Terenggo dan Victoria Terenggo dari Ukraine yang akan jawab soalan anda. Kami penganjur DCI di Ukraine dan juga pengasas DCI Diamond Wisdom Institute yang berkongsikan sistem benih untuk generasi yang akan datang. Selamat datang. Kami akan ada soalan dari Nicoleta dari Romania. Jiran kami kan. Jom dengar soalannya. Halo, saya Nicoleta Moisa. Saya hubungi anda dari Rusia, Romania. Dulu saya ada simpanan dalam akaun bank. Sejak 3 tahun yang lalu, pada penghujung bulan, akaun bank saya kosong. Jadi soalan saya ialah apakah jenis benih untuk adanya simpanan dalam akaun bank saya? Terima kasih. Terima kasih Nicoleta. Saya fikir pada masa kuarantin ni ramai orang risau dengan soalan yang sama ni. Dalam tempoh kuarantin ni, mungkin seseorang dapati simpanan mereka hilang dan ramai yang tiada simpanan perlu menghadapinya. Jadi saya fikir soalan ni sangat-sangat sesuai untuk masa ni kan. Ya. Ini adalah salah satu kisah paling sedih dalam sistem benih. Iaitu benih yang baik dah habis dah. Saya banyak berfikir tentang hal ini kerana saya pernah berada dalam situasi yang sama dalam hidup saya. Dulu saya pernah bekerja untuk syarikat besar. Salah satu daripada 4 syarikat terbesar. Ya, bagus sekali. Saya ada gaji yang baik, ada insurans kesihatan dan sebagainya. Pada suatu hari saya memutus untuk menjalankan bisnes sendiri. Saya mula startup yang baru. Ya, begitu tak selesa kerana kini tiada syarikat untuk melindungi kami, tiada perlindungan dari belakang kami lagi. Bukan saja kami perlu jaga diri sendiri dan cari keuntungan, tapi kami juga perlu menjaga pekerja-pekerja kami sendiri. Itulah sangat tak sedap. Sebab apabila saya tahu tentang sistem benih, saya sedar sebelum ni saya ada benih-benih yang bagus untuk security kewangan, jaminan kewangan. Setiap orang yang mulakan bisnes dah faham bagaimana perasaan ni kan. Benih yang bagus dah habis dah. Jadi bila kita fikir tentang sesuatu buruk seperti kuarantin contohnya, ia adalah perkara yang baik kerana benih-benih yang buruk akan habis juga. Seperti yang saya faham, apa yang anda katakan tu ialah benih untuk simpanan anda dah habis diguna. Ia adalah berita buruk. Tapi kami ada berita baik untuk anda. Jangan risau. Bila saya fikir tentang simpanan, bagi saya secara peribadinya, ia macam perasaan keselamatan untuk diri sendiri. Ini bukan saja mengenai wang, kerana sejak awal lagi rasa security ni dikaitkan dengan makanan dalam hidup kami. Tapi kini security dikaitkan kepada wang. Sekiranya anda ada wang, anda rasa selamat. Sebaliknya, jika anda tak ada duit, anda rasa tak terjamin. Jadi saya fikir kita harus lihat dari segi security dan kewangan. Apakah pendapat anda, Gisela? Betul tak apa yang saya cakap tadi itu? Ya.
Saya suka bercerita, tapi saya tak suka buat program dengan Vitali Tarago kerana mereka ni dah dengar semua kisah-kisah saya. Jadi berlagak seolah-olah anda tak pernah dengar kisah saya ya. Semasa saya dalam bisnes belian, saya biasa beri separuh gaji saya kepada orang miskin di India dan projek-projek John Brady itu untuk menyelamatkan buku-buku kuno. Setiap 6 bulan, saya berjumpa dengan CFO syarikat. Nama beliau John Espido. Saya duduk dengan beliau dan tanya, berapa jumlah pendapatan saya dalam 6 bulan yang lepas. Kemudian kami akan berunding berapa duit yang akan diberi kepada orang miskin kerana ini bagus untuk syarikat, kerana dapat beri sumbangan. Baik untuk saya juga kerana tak payah bayar cukai ke atas 50% daripada pendapatan saya tu. Pada suatu hari, beliau beritahu saya, Michael, biar saya cakap sesuatu yang jelas untuk anda ya. Anda mesti jaga diri sendiri semasa bersara. Takkan nak kerja selama-lamanya dalam bisnes belian ni kan? Selepas setiap bulan saya lihat anda beri wang ni, kami haruslah simpan duit. Sesuatu untuk persaraan anda kan. Harus masuk wang itu ke dalam bank demi dapat sikit faedah secara simpanan. Saya berteriak, saya dah masuk dalam bank. Beliau kata, tak, anda tak ada. Anda cuma bagi orang miskin saja. Saya jawab, itulah bank rakyat. Bank rakyat lah. Ini bank yang maktamat. Bank-bank lain mungkin runtuh dan di negara ni dolar pun hampir jatuh. Saya cakap, bank ini takkan runtuh. Ia akan simpan duit saya dengan berhati-hati. Jadi, Nicolata, saya tak bercadang anda bagi orang separuh daripada wang anda. Tapi bagi 5-10% daripada pendapatan anda kepada mereka yang perlu bantuan. Lalu, anda benih ni yang tertanam dalam minda untuk bertahun-tahun dan anda akan ada wang yang cukup selama-lamanya. Selepas tu, anda semua pernah dengar kisah saya ni kan? Selepas tu, saya akan masuk ke pejabat pemilik syarikat. Saya tanya beliau, nak beri sumbangan wang untuk orang miskin tak? Beliau beri banyak duit. Kadang-kadang. Saya beritahu beliau, duit ini untuk menyokong projek menyelamatkan buku-buku Buddha kuno tu. Beliau jawab, baik, ambil $100,000 dari saya. Beliau seorang Yahudi. Jadi saya tanyanya, suatu hari, mengapa anda seorang Yahudi nak bagi wang untuk selamat buku-buku lama Buddha? Beliau jawab, tak tahu siapa yang betul, mungkin anda betul, mungkin kami Yahudi betul. Jadi lebih selamatlah bagi wang ke setiap tempat. Pada keakhiran hidup hayat kita akan tahu siapa yang betul kan? Ya, orang Yahudi tahu. Mereka ni cerdik. Jadi, bagi 10% Nicoletta, anda tak perlu percaya sistem DCI, tak payah percaya Tarragol punya Institute Diamond Wisdom tu. Kami kata seperti pepatah bahasa Inggeris, adakan perlindungan untuk diri. Ia bermaksud, jikalau Tarragol betul, maka adalah selamat untuk bagi 10% untuk bantu orang miskin, lalu sentiasa ada wang dalam akaun bank anda. Itulah pengalaman saya. Saya rasa masa ni lah masa yang terbaik untuk simpan duit dalam akaun bank kami kerana ramai orang sangat memerlukan bantuan. Seperti mana yang kami tahu, rakan kami yang kuat ialah mereka yang amat memerlukan bantuan. Inilah masa keemasan untuk labur dalam akaun bank kami kita tu. Jadi kita harus guna masa ni buat pelaburan, kan? Ya, semasa-masa yang susah macam ni. Victoria. Jadi saya nak kongsi sikit, iaitu kita beri peluang kepada orang lain untuk menderma.
ambil bahagian kumpul dana bantu hospital Ukraine beli topeng, alat perlindungan kerana kekurangan perlindungan di hospital-hospital kami ini. Kami beri peluang dan cuba galakkan mereka agar lebih murah hati diri dalam masa ni kerana ia penting untuk kami. Dan ini sebenarnya perlindungan kami yang terbesar. Bila kami bantu orang lain seperti dari segi kewangan kami, dan jika kita nak rasa terlindung dengan wang atau jaminan wang, kami kena derma wang kami dulu. Tak perlu bagi separuh wang anda seperti yang dikatakan oleh Casey Michael. Mungkin mula dengan jumlah yang kecil yang anda yakin dan boleh nikmatinya, yang anda nak berkongsi dengan orang lain. Dan anda akan berasa lebih bersemangat dan berkait rapat dengan sesuatu yang besar bila anda selamatkan atau menolong seseorang tu. Dan kita rasa bersemangat dan teruja bila kongsi wang kami. Ini sebenarnya adalah pengalaman kami bulan ni. Ramai teruja bila ambil bahagian dalam projek tu. Ya, mereka tertanam benih berkuasa walaupun tak senang bagi sebahagian mereka. Mereka memang gembira. Satu perkara yang saya ingat, Sheila, beberapa tahun lalu semasa tour DCI tu saya buat terjemahan atas pentas. Anda kata sesuatu yang sungguh cantik. Anda cakap, jika anda rasa takut mengenai sesuatu, ia bermakna anda kekurangan benih tu. Anda tiada benih yang cukup. Jika anda rasa kekurang wang, dia tunjuk anda sebenarnya anda tiada benih jaminan wang yang cukup. Jadi, mesti bermurah hati lagi. Ia berfungsi untuk semua perkara sekarang. Sila jelaskan itu dengan baik. Jika anda takut tentang kesihatan, bermakna anda tiada benih yang cukup. Anda kena tanam dan ia tanda untuk anda. Ya, saya juga berfikir dalam masa ni, wujud perasaan panik, takut. Ramai rasa khawatir. Di Amerika, tak dapat beli tisu tandas pula. Beberapa minggu pertama wabak virus tu, orang ramai ke pasar raya beli semua tisu tandas. Selama 1 bulan, kami tak dapat beli tisu tandas. Dan ramai gementar. Ramai rasa takut. Saya rasa kuat jika 100 orang takut, tapi ada seseorang berani dan beri wang dalam keadaan ni agar bantu mereka dalam masa ni. Sebagai contoh, jiran saya beri saya tisu tandas. Dia tunjuk kita, dia tak takut. Mereka sebagai seseorang yang putuskan perasaan takut itu. Maka satu orang dapat hentikan rasa panik 100 orang tu. Seseorang yang murah hati seperti Terenggol yang beri wang kepada hospital akan hentikan rasa panik seluruh negara. Ia memutuskan perasaan panik kumpulan tertentu. Jadi, jika seseorang berasa berani dan beri tisu tandas kepada orang lain, ini bukan saja untuk akaun bank anda. Anda dah bantu negara, bandar dan keadaan keseluruhannya kerana ia akan tukar kerana kelakuan seseorang yang berani itu. Ya, benar. Anda jadi teladan. Saya juga ingat dari DCI, jika ni menjadi motivasi anda, anda jadi virus. Contoh kepada orang lain. Ini perbuatan baik untuk melindungi akaun kami anda. Kami akan berkongsi lebih di DCI. Anda dialu-alukan untuk dijemput juga. Baik, marilah buat ringkasan.
cuba beri satu pelan untuk Nicolette. Jadi langkah pertama, haruslah lebih bermurah hati. Lebih baik buat secara berulangan. Beri 5%, 10% sebagai contoh untuk mereka yang perlukannya. Saya cakap bagi mereka pada hari terakhir setiap bulan, putuskan peratus tertentu. Selepas tahu berapa keuntungan yang anda terima tu, dan mungkin dalam bulan ni saya akan bagi sesuatu peratus, walaupun 1% pun boleh bagi. Jangan tak beri langsung. Ya, jangan tak beri langsung. Walaupun 1% adalah okey. Jadi anda rasa selesa. Jika anda rasa selesa tu, buat sesuatu ya. Selepas tu, anda boleh bantu orang lain rasa lebih selamat. Bantu mereka supaya rasa lebih berjamin. Bagi masa anda juga benda yang baik untuk dapat perlindungan, berasa lebih terjamin. Sebenarnya saya hantar wang kepada ibu bapa saya supaya mereka berasa terjamin, kerana mereka tahu saya pasti akan sokong mereka tak kira apa yang akan terjadi. Inilah cara saya. Itu cara saya. Apa lagi? Ya, saya ada satu lagi. Hari ini hari Easter di Amerika dan juga di Eropah. Hari ini cuti besar. Hari yang gembira. Kami buat rakaman ini pada hari Ahad Easter. Jadi Nabi Isa mengikut Alkitab, jangan beritahu orang lain perbuatan baik yang anda lakukan. Jangan iklankan seperti ni, Nicoletta beri 5% upah bulan ni. Tapi saya rasa saya ada satu cadangan. Semasa wabak ni, masa ekonomi susah ni, buat sesuatu yang sebaliknya. Kita perlu beritahu kawan-kawan bahawa anda menderma. Jangan rasa segan, malu beritahu kawan, kerana cara ni dapat menghentikan rasa takut. Dan masa ni saya fikir Nabi Isa akan kata, semua orang iklankan peratus yang anda beri itu dan beritahu kawan-kawan. Saya rasa dalam masa ni memang sesuai untuk buat begitu. Semalam saya dengar di radio, jika anda bantu hospital kerajaan atau orang lain, beritahu kami akan siarkan berita itu kepada orang ramai. Ya, marilah iklankan perkara amal ni kan. Terima kasih kepada anda kerana tanya soalannya. Sekarang kami ada soalan untuk Alexandra untuk esok. Halo semua, nama saya Alexandra dan saya berada di negara Jerman. Soalan saya berkaitan cemburu. Saya baru belajar sistem benih dan saya dalam kursus mengenai wang oksigen di sini. Semasa kursus ni saya sedar saya rasa cemburu setiap masa pada orang yang berjaya dalam perniagaan, dapat kekayaan atau ada hubungan yang bahagia. Saya tak tahu bagaimana saya boleh tanam benih untuk kurangkan rasa cemburu dan mana cemburu itu datang. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan anda, Alexandra. Anda juga berpeluang hantar soalan video anda kepada kami. Kami tunggu soalan anda dan kami bersedia jawab soalan anda. Jadi, hantar soalan video anda ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Terima kasih. Wah, wang kertas RM100, $100 Amerika. Ni Benjamin Franklin. Beliau tak pernah jadi presiden, tapi beliau adalah orang yang paling penting mulakan negara Amerika ni. Mereka letak gambar beliau atas wang kertas $100 ni. Menurut beliau, jika nak hentikan rasa cemburu,
Tanya mereka yang paling rasa cemburu. Anda dah pilih orang yang paling sesuai untuk jawab soalan ni. Jadi jumpa lagi, anda akan dapat jawapan untuk soalan ni. Terima kasih Gashla, terima kasih kalian. Bye-bye, jumpa lagi. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.